Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri majlis bersama pegawai-pegawai veteran Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Majlis bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-75 berlangsung di Royal Berkshire Hall, Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong pagi tadi. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit bin Pengiran Datu Penghulu Pengiran Haji Apong dan Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Seri Dewa Major Jeneral Bersara Datu Seri Pahlawan Awang Haji Muhammad bin Haji Daud Penasihat Bersama Jawatan Kuasa Tertinggi Majlis. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah replika serombong lampung minyak tanah yang diperbuat daripada kristal dan dihiasi dengan lilitan perak bersadur warna emas dan batu permata lapis lazuli. Doa selamat dibacakan oleh Laksmana Pertama Bersara Datu Seri Pahlawan Haji Osman bin Haji Suhaili. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Amat Mulia Pengiran Sanggamara Diraja Major Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit dalam sembah alu-aluan antara lain menyembahkan para pegawai veteran turut merasa gembira dan bersyukur melihat perkembangan dan pencapaian ABDB. Pencapaian ini adalah berpunca daripada berkat bimbingan serta kepimpinan bijaksana dan kewibawaan Kebahulutan Patik Juang. Habis Patik berdoa semoga Angkatan Bersenjata Kebahulutan Patik akan sentiasa beroleh kejayaan dan terus berkembang maju di masa-masa akan datang. Selepas santap tengah hari, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para pegawai veteran ABDB. Keberangkatan baginda ini setentunya menjadi kenangan yang indah kepada pegawai-pegawai veteran ABDB. How are you?
Dapat insyaAllah akan dapat 8 soal. Thank you. Majlis ini merupakan acara kerajaan yang terulung dan bersejarah bagi mensahirkan rasa kesyukuran dan keperwiraan, penghargaan atas kebajikan yang dikurniakan dan taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Sementara itu, Majlis Bersama Pegawai-Pegawai Veteran ABDB akan menjadi kenangan bersejarah yang tidak akan dilupakan bagi para pegawai berkenaan. Kita saksikan detik-detik manis majlis tersebut dalam sorotan peristiwa Majlis Bersama Pegawai-Pegawai Veteran ABDB. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama The Right Honourable Boris Johnson, Perdana Menteri United Kingdom, bersempena dengan pelantikan United Kingdom sebagai rakan dialog ASEAN. Dalam perutusan tersebut, sebagai pengerusi ASEAN, Baginda berharap pelantikan berkenaan akan meningkatkan kerjasama antara negara Brunei Darussalam dan United Kingdom dalam usaha kedua-dua buah negara membina ASEAN-United Kingdom Partnership yang strategik dan kukuh. Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Baginda menyampaikan salam sejahtera dan berharap semoga Tuan Yang Terutama akan berada dalam kesihatan dan kebahagiaan yang berpanjangan. Institusi pendidikan tinggi sama ada awam atau swasta digesa untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat ke dalam misi teras mereka. Ikuti bahan beritanya dan bahan-bahan berita dalam negeri yang lainnya selepas petikan titah ini. Institusi pendidikan tinggi sama ada awam atau swasta digesa untuk mengintegrasikan pendekatan pembelajaran sepanjang hayat ke dalam misi teras mereka, meneroka cara ke arah memupuk pemikiran dan sikap belajar sepanjang hayat pada pelajar kerana ia adalah kemahiran penting yang dicari oleh para majikan. Menteri Pendidikan menekankan laporan kajian kepuasan majikan 2020 oleh Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan
menunjukkan bahawa salah satu kemahiran yang dilihat penting oleh majikan ialah kemahiran menyesuaikan diri berbanding kemahiran dan pengetahuan teknikal. Berucap semasa majlis tamat pengajian Kolej Perniagaan Laksmana kelas 2020 dan 2021, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman juga menyarankan institusi, pengendali latihan dan industri menjalin kerjasama dengan pusat pembelajaran sepanjang hayat bagi menyediakan program peningkatan dan penambahan kemahiran selaras dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Majlis berlangsung pagi tadi di Hotel Rizkon International Gadong. The skill shift caused by technologies and accelerated by the pandemic have forced our local industries and businesses to look into various ways to reskill and upskill their workforce. Seeing a need to support this, the Ministry of Education, through its Lifelong Learning Centre, aims to accelerate and strengthen the country's human resource development through the provision of lifelong learning opportunities. Terdahulu, Tuan Yang Terutama John Virgo, Pesuruhjaya Tinggi British, menjelaskan hubungan rapat dalam pendidikan antara United Kingdom dan negara Brunei Darussalam sangat penting bagi hubungan dua hala masa kini dan masa hadapan. Pada majlis ini, 375 pelajar dari pelbagai jurusan menerima sijil masing-masing. Time management is very important. If you don't have a good time management, anang payah memang payah buat kerja and all that. And secondly, you have to respect your lecturers as well. In culinary, there is no right or wrong. It's about our passion and our talent in cooking. Secret is do not ever get distracted lah. Always focus on your future because this is for you, and then always get the blessing from your parents. Sementara itu, Majlis Tamat Pengajian bagi 356 lagi pelajar Kolej Perniagaan Laksmana diadakan petang tadi di Hotel Rizkon International Gadong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. Setakat ini, Kolej Perniagaan Laksmana sudah pun melahirkan lebih 5,000 orang graduan. Hidayati binti Izati binti Haji Safrin, Nur Ashura binti Haji Rosli. We now continue with our intake from September of 2020. Muhammad Zainuddin Waki bin Haji Muhammad. Pemberian bantuan kewangan kerajaan bertujuan membantu meringankan kesusahan yang dialami oleh mangsa bencana bagi meneruskan kehidupan seharian. Usaha tersebut menunjukkan keprihatinan dan pemedulian pihak kerajaan terhadap rakyat dan penduduk yang mengalami musibah. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM menyerahkan bantuan kewangan kerajaan melalui peruntukan JAPIM kepada sebuah keluarga yang terlibat dalam bencana atap terbang pada 18 Julai lalu di Kampung Buda-Buda, daerah Tempurung. Sumbangan diserahkan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin kepada Dayang Siti Hawa binti Haji Kamis. Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal 339 kes dengan 5 kes sembuh. Dengan itu, 47 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 198 kes.
609 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala 23,052 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 432 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 154,574 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 3 Ogos 2021 seramai 4,220 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 139,555 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 33,690 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin seramai 24,430 orang. Bendera besar negara Brunei Darussalam yang berkebar megah di ibu negara sejak 1 Julai lalu bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 diturunkan petang tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Upacara penurunan bendera ini menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera di premis-premis kerajaan dan swasta serta kediaman rakyat dan penduduk di negara ini sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Bendera besar negara Brunei Darussalam diturunkan oleh anggota Tentera Laut Diraja Brunei dan kemudiannya diserahkan kepada Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-75 juga diadakan petang tadi di 3 daerah lain. Di daerah Belait, upacara diadakan di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Kuala Belait. Bendera diturunkan oleh pasukan polis di Raja Brunei dan diserahkan kepada pegawai daerah Belait. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Upacara penurunan bendera bagi daerah Tutong pula diadakan di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah berkenaan. Upacara disempurnakan oleh pasukan polis di Raja Brunei yang seterusnya menyerahkan bendera negara kepada pemangku pegawai daerah Tutong. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala bagi daerah Temburong, upacara berlangsung di kawasan Dermaga Pekan Bangar. Upacara penurunan bendera dilakukan oleh pasukan polis di Raja Brunei dan diserahkan kepada pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara Laila Hubur Rasul Malam Cinta Rasul merupakan persembahan terakhir malam kerajaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-75 di pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar, daerah Temburong semalam. Acara tersebut anjuran bersama Pejabat Hal Ehwal Ugama daerah Temburong dan Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dimeriahkan dengan persembahan nyanyian berunsur keugamaan dan ceramah. Pertandingan menambat sahal juga turut memeriahkan acara tersebut.
Kecemerlangan dalam sesebuah organisasi termasuklah Kementerian Kesihatan sangat bergantung kepada nilai-nilai murni pada diri pegawai dan kaki tangan itu sendiri. Pegawai dan kaki tangan sesebuah kementerian merupakan satu aset penting dalam melaksanakan apa jua perancangan kementerian dengan sempurna, tepat pada waktunya dan dengan cemerlang. Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan dalam ucapannya pada majlis pembukaan rasmi kursus induksi bagi pegawai-pegawai tempatan yang baru berkhidmat di Kementerian Kesihatan menekankan agar warga Kementerian Kesihatan mempunyai 4 nilai penting, iaitu klien didahulukan, sifat dinamik, kecemerlangan, profesionalisme dan bersatu. 25 orang pegawai terdiri daripada doktor pergigian dan pegawai baru berkhidmat di Kementerian Kesihatan dan jabatan-jabatan di bawahnya menghadiri kursus yang akan berakhir pada 14 Ogos. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan Jalan Commonwealth, Brakas. Kementerian Kesihatan sebagai sebuah organisasi yang memberikan perkhidmatan. 24 buah sekolah menengah kerajaan dan swasta akan menyertai pertandingan kuis sejarah Piala Pihin Jawatan Dalam kali ketiga pada tahun ini. Pertandingan dianjurkan Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Jabatan Sekolah-Sekolah, Jabatan Kokurikulum dan Radio Televisyen Brunei. Pertandingan pada tahun ini bertema Sejarah Pengukuh Jati Diri Bangsa. Pertandingan menggunakan bahasa Melayu dan isi kandungan soalan yang diajukan diambil daripada majalah pusaka terbitan Pusat Sejarah Brunei dan galeri-galeri Pusat Sejarah Brunei. Format pertandingan masih sama, iaitu 3 peringkat. Itu peringkat pertama adalah peringkat saringan, yang kedua adalah peringkat separuh akhir dan yang ketiga adalah peringkat akhir. Harapan kami adalah semoga pertandingan kuis sejarah Piala Pihin Jawatan Dalam ini akan tercapai matlamatnya dan objektifnya, iaitu semoga mata pelajaran sejarah ini akan diminati dan kita boleh memasyarakatkan sejarah di kalangan segenap penduduk dan rakyat negara ini. Kursus latihan astrofik Modul 1 Anjuran Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa dihasrat dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai isu-isu berkaitan astrofik. Ia juga bertujuan dalam mengembangkan disiplin ilmu astrofik yang mempunyai kaitan secara langsung dengan akidah, ibadat dan kehidupan seharian. Kursus selama sehari itu berlangsung di universiti berkenaan. Kursus latihan astrofik Modul 1 pengenalan kepada astrofik dan sistem suria mengandungi perbincangan ringkas mengenai astrofik yang memfokuskan kepada sudut pandang akidah, syariah dan akhlak dan bukan kepada astronomi tulen. Juga dibincangkan kepentingan ilmu astrofik dan ruang lingkup kajian dan pendedahan mengenai sistem suria. Kursus kendalian Pusat Kepimpinan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat dengan kerjasama Pusat Penyelidikan Mazhab Syafi'i Yunisa ini dihadiri oleh pegawai dan kaki tangan dari agensi kerajaan, orang persendirian dan warga Yunisa. Dalam usaha mempromosi dan memperkenalkan kerjaya dan latihan dalam industri marin, pameran kerjaya laut Seafarer Career Awareness Day diadakan hari ini di Institut Pendidikan Teknikal Brunei Kampus Jeffrey Bolkiah IBTE JBC di Kuala Belait. Pameran sehari ini dirasmikan oleh Awam Muhammad Iskandar bin Haji Jani, Ketua Akademi Maritim Brunei. Pameran yang disertai 8 buah syarikat swasta dianjurkan dengan kerjasama Manpower Industry Steering Committee MISC Marine. Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada orang ramai dan para pelajar sekaligus mempromosikan kerjaya dan latihan yang ditawarkan dalam bidang marin. Seorang lelaki tempatan dan seorang perempuan warga negara asing dikenakan denda oleh Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan Perintah Eksais 2006.
Zairul Nizam bin Brahim berusia 40 tahun mengaku bersalah kerana memiliki 137 jenis barang dan aksesori rokok elektronik. Pihak mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak RM30,000 atau 14 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh sehingga 28 Februari 2022 untuk menjelaskan denda tersebut. Sementara itu, Nikmah binti Puasa berusia 52 tahun mengaku bersalah kerana memiliki 12 karton dan 58 paket rokok pelbagai jenis. Pihak mahkamah menjatuhi hukuman denda sebanyak RM14,000 atau 13 bulan pemenjaraan jika gagal membayar denda. Tertuduh diberi tempoh sehingga 28 Februari 2022 untuk menjelaskan denda tersebut. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Bahagian Penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan telah menjalankan satu operasi langis JIPK 90-2021 yang menyasarkan dua buah tempat iaitu kedai makan dan tempat tinggal pekerja asing di kawasan Mukim Brakasbi. Semasa operasi dijalankan di sebuah kedai makan, pihak Penguatkuasa Undang-Undang JIPK telah menahan seorang pekerja perempuan warga negara asing di bawah Akta Imigresen Penggal 17 kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah dan melanggar Peraturan Imigresen Penggal 17 iaitu bekerja dengan berlainan majikan. Manakala seorang lelaki warga asing diarahkan untuk hadir ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang JIPK bagi siasatan lanjut, manakala majikan dan pemilik kedai tersebut diarahkan untuk melapor diri ke bahagian Penguatkuasa Undang-Undang JIPK bagi siasatan lanjut. Sementara itu, pemeriksaan juga dibuat di bahagian atas kedai makan tersebut iaitu tempat tinggal pekerja asing. Seorang lelaki warga asing telah ditahan di bawah Akta Imigresen Penggal 17 kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah dan didapati tinggal lebih masa setelah kebenaran PAS Imigresen mansuh. Kedua-dua warga asing tersebut dibawa ke Ibu Pejabat Penguatkuasa Undang-Undang JIPK Bandar Seri Begawan untuk siasatan lanjut di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17. Sebahagian Jalan Bunga Pinang Pekan Seria akan ditutup sementara selama sebulan bagi kerja-kerja pembinaan kalbat overcrossing di jalan berkenaan. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan tersebut bermula hari ini. Sebahagian jalan Sungai Pandan Kuala Belait juga akan ditutup sementara selama sebulan bermula Khamis 5 Ogos pukul 8 pagi. Penutupan sementara adalah bagi kerja-kerja membaik pulih paip pembetungan yang pecah di Jalan Sungai Pandan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya bolehlah menggunakan laluan jalan alternatif dan sentiasa berhati-hati apabila melalui jalan tersebut. Sebarang aduan atau maklumat lanjut, hubungi talian Darussalam 123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Kolej Perniagaan Laksmana LCB dinobatkan sebagai juara kejohanan bola sepak Universiti Brunei Darussalam UBD 2021 antara institusi-institusi pengajian tinggi. Perlawanan akhir berlangsung semalam di Padang dan Belapan, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Dalam perlawanan akhir tersebut, LCB menang 2-0 ke atas UBD. Piala dan hadiah disampaikan oleh Datin Dr. Dayang Hajah Anita bin Nurul Zahrina, binti pihin orang kaya Laila Wijaya, Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Aziz, Naib Chancellor UBD. Kejohanan tersebut adalah sebagai suatu platform bagi mahasiswa atau pelajar untuk bersaing secara sihat dan dapat mendisiplinkan diri sebagai satu pasukan yang mantap.